Baik, jadi kita sambung tuan sekalian, masalah yang ke-159. Kata guru kita yang mulia rahimahullahu ta'ala, 159. Diam itu ibadat yang ringan, tetapinya mendatangkan banyak kebajikan. Nampak tak? Tu saya kata ni, tajuk ni sesuai dengan kaedah tadi. Tiba-tiba diam dapat pahala banyak daripada bercakap. Lagu mana tu agak-agak tu. Tuan, kalau faham betul lagu tu, saya baik saya duduk diam. Bukan kita pakai sengap, tuan. Saya tak kata apa, tuan pun tak kata apa. Tapi ada cerita dia. Maka ingat, awas akan diam yang jadi ibadat yang ringan itu, iaitu diam yang bererti menahan lidah daripada mengeluarkan kata yang sia-sia, dan kata jahat, dan kata busuk, dan berbuatkan dunia yang tinggal akhirat. Bermula dalil yang menunjukkan atas diam itu, amal yang ringan ialah hadis Nabi SAW yang tersebut dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, ataupun dalam kategori At-Targhib wa Tarhib. Dengan katanya, tentu ni hadis baru ni, mana tambahan kepada tajuk kita. At-Targhib wa Tarhib maknanya hadis targhib, memberikan galakan, motivasi untuk kita semangat buat sesuatu. Tarhib, hadis yang tuan-tuan memberikan sedikit peringatan, menakutkan kita buat benda yang dilarang. Al-Hafiz tuan-tuan Ibn Munzir yang tulis Al-Targhib wa Tarhib ni, ada satu kitab hadis, dia himpun segala macam hadis yang hadis itu pertamanya sebagai motivator, yang kedua sebagai tuan sekalian memberikan amaran dan ingatan. Hak benda baik, buat gini dapat ini, buat ini failat ini, buat ini kelebihan ini, namanya targhib. Kita baca tuan-tuan semangat terus nak buat benda tu. Pasal apa? Melihat kefadilatnya. Sudut yang kedua, dan kitab yang sama disebut tentang hadis-hadis yang menakutkan kita. Buat lagu ni masuk neraka, buat lagu ni dosa, buat lagu ni tak masuk syurga, buat lagu ni, tuan-tuan, kita rasa takut. Hak berasa takut tu dia panggil apa? Tarhib. Tarhib. Dalam kitab ini, Al-Hafiz menyebut satu hadis, iaitulah, baca nama sekalian. An Anasin radhiyallahu anhu qala laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Dharr faqala ya Aba Dharr ala adulluka ala khaslatayn huma khafifatani ala adh-dhahri وأثقلوا في الميزان من غيرهما قال بلى يا رسول الله قال عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. Untuk hadis ini menarik untuk tajuk diam yang dapat pahala. Baik, samalah saya gunakan tadi tuan. Kenapa ketika ini diam dapat pahala? Orang yang sama, time yang sama, tak cakap apa, tapi dapat pahala. Pasal apa? Kerana kalau time yang sama, orang yang sama cakap benda yang lara, berdosa ke tak?
Ambil guna kaedah tadi. Faham dia dah ni? Orang yang sama, time sama, tiba-tiba tuan-tuan dia bercakap tapi benda yang maksiat, maka confirm berdosa. Berdosa tu ialah apa? Kandungan cakapan dia tu. Kalau dia bercakap tu benda yang boleh datangkan dosa, baik duk diam. Maka diam nisbah kepada dia tadi adalah ibadat. Macam lah orang kata tuan ni bulan puasa nak main tak lama ni, tidur daripada ibadat. Kau tu faham betul tuan. Lepas mainkan sok main sebul lain lah. Nah, bagi-bagi orang ban lohok. Mayang tak kira tuan. Lepas tu tidur pula. Kan, asak jaga balik, lepas yang tidur pula. Dia pesan kat dia, mari yang lupa gerok pasal nak makan buka puasa. Tanya pasal Pak Long tidur banyak sangat. Dia dalam puasa tidur pun ibadat. Betul juga dia kata. Nisbah kepada kalau dia jaga buat maksiat. Faham tak ni? Kalau dia jaga tuan dalam puasa pun dia mainkan kira pelagak judi lah. Contoh. Dia tikan nombor ekor. Nah, kemudian dalam sekalian, piduk cakap dengan kawan-kawan benda yang sia-sia. Kalau orang yang macam tu nisbah dia, baik tidur dapat pahala. Kerana apa? Kerana tidur tadi telah menyebabkan dia tidak buat benda yang maksiat. Ambil keadaan yang samalah. Bercakap saja jadi dosa, baik duduk diam. Orang yang kalau dia bercakap jadi dosa, diam tu adalah ibadat. Kerana dia telah usaha sedayanya supaya mulutnya tak sebut benda yang maksiat. Sebab apa? Dia dulu dalam keadaan bercakap yang macam tu. Kawan yang bercakap dalam lagu tu. Suasana yang dia ni diajak bercakap macam tu. Maka dia lawan lagu tak mau berdosa dengan cakapan dia, diam. Diam itu satu usaha tau. Tuan-tuan diam juga ni. Tuan-tuan diam ada yang pahala ni. Macam tuan-tuan sekarang. Bila saya sebagai guru lah pagi ni lah. Guru tuan-tuan bercakap pagi ni lah tuan. Tokoh-tokoh lain saya mengajikan tuan-tuan. Contohnya bila kita mati esok ni dalam kubur. Ada kawan-kawan dia baca talqin, saya mengaji ke dia lah pula masa tu. Tak apa bukan tajuk kita. Ni macam bila kita dalam masalah ilmu seumpama ini dan sebagainya. Bila ada guru yang mengajar, kita ni yang sedang belajar ataupun yang mengaji yang guru kita ni dituntut diam. Betul tak? Ustaz kami yang mengaji ni duduk diam, pahala tak? Pahala. Sebab apa pahala? Terus cakap sama ustaz cakap. Ustaz bismillahirrahmanirrahim dia pun auzubillahi minasyaitanirrajim. Dan kita duduk baca kitab, dia duduk menyimak kat belakang. Contoh je lah ni. Tuan-tuan orang baik tak ada masalah. Bila kita dalam masalah ilmu yang ada guru sedang membaca mengajar kita, kita duduk bersembang benda yang tak bersangkut dengan pelajaran kita. Berdosa tak? Sebab apa dosa? Cakap itu ganggu majlis guru kita. Kalau cakap dosa, maka diam bagus. Diam dia pahala. Sebab bagi tumpuan, concentrate apa yang guru nak sebut pada telinga dia. Baik tuan-tuan, itu maknanya lebih kurang. Baik, apa makna hadis? Kita baca. An Anasin, daripada sahabat Nabi yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, katanya, laqiya Rasulullah, telah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang namanya Abu Dzarrin Al-Ghifari. Abu Dzarrin Al-Ghifari. Faqala, maka Nabi pun kata, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, ala adulluka, nak ke tidak, adullu, aku tunjuk kepada kamu, nak ataupun tidak, aku tunjuk dekat kamu, ala khaslaitani, kepada dua perkara. Dua perkara ni Nabi kata huma, kedua-duanya. Dan huma ni kalau bahasa kami panggil apa? Kata ganti nama. Depa dua, terjemah aku tu. Homa ni mana depa dua. Dia kata ganti nama ni, dia seorang, depa seorang, depa dua, depa ramai, dia guna macam-macam. Sini kalimah homa ni maknanya depa dua.
Depa dua tu rojak bersama, rojak kepada khaslatain depan tu. Abu Dzar, nak tak saya tunjuk ke awak dua perkara. Depa dua tu, nampak tak? Khafifatani, ringan kedua-duanya, ala zahri, atas ni tuan-tuan, belakang manusia. Maknanya dari segi beban tanggung atas nama fizikal ni ringan. Tak berat langsung, tetapi kedua-dua ini yang walaupun ringan pada fizikal, kita tanggung dia tak berat, kan? Maka athqalu, tetapi dia lebih berat, amat berat fil mizan, dalam neraca timbangan amalan, min ghairihima, berbanding kedua-duanya. Nak tak nak habaq dua benda tu? Ini Nabi tanya tu, soalan tu panjang tuan. Abu Dzar nak tanya ni, mau tak saya habaq kat kamu dua benda, dua-dua ni ringannya nisbah pada zahirnya, ataupun tanggungan kita, tapi dua-dua ni kalau kita buat, pahalanya lebih berat berbanding ibadat yang lain kalau timbang di neraca mizan, neraca amalan. Nak dengar? Nak tak? Tuan-tuan, Nabi kata lagu tu. Apa sahabat jawab? Qala, jawab Abu Dzar. Jawab Abu Dzar, bala, kompom. Tuan-tuan, kalimah bala ni ada dua bentuk ejaan. Yang mana kompom ni, ba, lam, ya, tak ada titik. Eja di lagu tu. Macam kitab kita ni. Ba, lam, ya tanpa titik. Ya tuan-tuan, nampak bentuk ya tapi dekat alif. Dia kira alif sebenarnya, dia panggil alif maqsurah. Satu lagi eja, bala juga bunyi, ba, lam, alif, hamzah belakang. Kan? Ba, lam, alif, hamzah belakang. Sebutannya bala. Yang ni pun ba, lam, ya, tak ada titik, bala. Sebut lebih kurang serupa. Lebih kurang serupa. Tapi maknanya berlain terus. Bala ni maknanya kompom. Hak ni. Kompom. Ya, pasti. Memang. Dan inilah antara yang roh-roh kita di alam zar dahulu jawab soalan Allah tanya dekat roh kita. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan hampa semua? Qalu, jawab mereka, yakni roh-roh kita semua masa itu, bala, kompom, ya, engkau Tuhan kami. Bala tu eja macam sini. Tuan-tuan bukalah Quran, eja macam ni. Qalu bala syahidana. Kata roh-roh tadi, bala, kompom, engkau Tuhan kami. Syahidana, kami saksikan yang demikian. Baik, satu. Yang kedua, ba, lam, alif, hamzah, bala. Mana apa bala tu? Ujian. Ni COVID-19 ni bala tak oi? Dia dah kata COVID-19 ni bala. Mana apa? Ujian. Baru ni dibelah yan tu ustaz, ribut topan mai. Berbelah biji rumah agak dia pangkat bumbung. Angin angkat. Ujian sana, bala sana. Ya, boleh kata demikian. Faham kau nak? Sebutan serupa, makna beza. Tengok ejaan dia macam mana. Kalau ejaan macam ni, bala, jawapannya kompom. Tentu kalau pergi rumah orang lah, pergi rumah orang Arab lah, kalau Melayu tu tak lain. Dia tanya nak makan nasi tak? Kita kata bala, kompom nak makan. Sebut betul elok. Kita nak makan nasi, lapar apa ni? Bala, dia sebut lagu tu. Dia sebut bala tu, dia kata, apa ajak makan nasi, dia kata bala tu dah. Dia sebenarnya kalau sebut betul-betul orang Arab ni dia beza. Bala, kompom. Yes. Tapi kalau kata bala, dia ada a sikit belakang tu. Bala. Tapi orang kita ni bala. Bala maknanya apa? Ujian. Jangan salah sebut tuan. Sebut silap tuan tak makan nasi tengah hari tu. Yalah apa mejoh ni, jangan makan nasi makan nasi bala. Sebab bala tuan. Oh, dia ni makan nasi di bala tak payah masak. Tuan baik saja lagu tu. Tapi kalau cakap dengan Arab tuan, Melayu kita dia tak boleh sebut lagu tu. Jawab makan nasi dia ada bala tuan, bala ka nanya. Selesai.
Baik, kata Abu Zarin, bila Nabi tanya, mau tak sahabat dekat kamu, dua benda ni ringan atas tanggungan kita, tapi berat pada neraca timbangan amalan kita. Abu Dhar jawab, bala, confirm, nak tahulah. Kan, apa benda tu? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Tuan-tuan, buka kita punya telinga dan dada kita. Qala, jawab Nabi, nombor satu, alaika, wajib atas kamu, bihusnil khuluq, dengan perangai yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Tuan-tuan sekalian, satu nah. Yang kedua, wa tulis sumti, dan diam, dan lamakan diam kamu. Tul tu mana panjang, tul maknanya panjang, sumti mana apa? Diam. Tuan-tuan, Nabi dah habaq dua benda ni ringan saja tapi pahala berat. Pertama ialah buat perangai baik, husnul khuluq, dan yang kedua ialah diam yang lama. Tulis sumti, lamakan diam kamu. Fawallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang diri aku, kata Nabi, biyadihi, dalam tangannya, yakni dalam kuasanya, ma'amilal khalaiqu, kan, nescayalah, dia kata, tiada diamalkan oleh segala makhluk seumpama kedua-duanya, dan jika ia diamalkan, nescaya mendapat balasan yang besar seperti yang tersebut itu. Terjemah tu sebenarnya sedikit syarahan. Terjemah betul setakat mana? Tidaklah beramal makhluk seluruhnya dengan kedua-duanya. Nabi nak kata apa? Dua benda ni senang, pahala besar, tapi ramai tak boleh buat. Nampak tu lah. Dan dua benda ni Nabi kata, kalau mereka belum buat, Allah, pahala, tuan-tuan sekalian, tapi ramai tak boleh buat. Hak ni yang kita nak tanya sikit lah, betul tak? Nabi sebut dua benda ni ringan. Ringan tu kalau otak dia dengar, oh senang, mudah, kan? Dan pahala pula, Masya Allah, kalau neraca tu boleh kat dia, dua benda ni, neraca timbangan segi pahala kira boleh kat dia berbanding amalan yang lain. Tapi walaupun demikian, ramai orang tak boleh buat. Hak Nabi kata ni betul tak agak-agak? Ramai orang tak boleh buat. Nak tengok siapa? Tengok kita sendirilah. Jangan tengok orang lain. Saya, tuan-tuan, suluh atas diri sendiri. Betul. Buat perangai baik, akhlak yang mulia dituntut. Tapi tuan, dia susah untuk diamalkan. Yang kedua ialah diam yang panjang. Betul, diam yang panjang ni kalau cakap berdosa, besar pahalanya. Tapi ramai yang dia cakap benda-benda yang tidak baik. Tuan, dengan sehari dua ni makin berani. Kita kalau buka YouTube, hak dia buat iklan promosi tu. Kan lah ni TikTok banyak tuan. Orang nak bahabai pun masuk TikTok juga. Dia terlalu zaman TikTok dia kata. Yang baik dia kata boleh cover, yang hak dia buat benda yang sosial. Rupa tuan, kita daripada promosi mai dia macam-macam. Kebanyakannya tuan bersama sebutlah. Ada yang juga dikatakan sebagai benda yang lara jugalah. Dulu kita mungkin dia kata orang yang bukan Islam, tapi lah ni orang Islam tuan, dia pulun buat main benda yang tu juga. Tambah anak-anak larang perempuan ni maksud lah, dia suka bergedik sikit lah. Tuan, bergedik sikit. Ya, bergedik lagu mana Ustaz? Dia asyik hidup menari apa semua ni, dalam pakaian yang tidak senonoh. Jadi banyak tuan sekalian. Untuk perasan lah. Kau tak perasan ni kira bagus kan tuan. Allah pelihara mata tuan-tuan, alhamdulillah. Tapi Nahabak kata benda tu tuan jadi macam mainan dah. Kan? Tuan, cakap tuan benda yang macam kadang cakap benda yang atas, orang panggil bercakap benda atas katil pun sebut. Bukan orang lelaki, orang perempuan. Dia bercakap gini tuan sekalian, hadu je ubat sama juga. Kita buka Facebook tuan, buka Facebook. Dulu nak jual ubat tuan, ubat hanya ubat itu ubat batin ni. Orang lelaki dia jual ke pasar malam, hampak tikar.
Tuan-tuan, kemudian normal lah satu siapa nama sangkang yang nampak rupanya biawak hidup dot. Ambil pada Timur Tengah bukan tu. Lepas tu jual lah tuan minyak dot. Tidak ni. Dulu ni kita pun tuan masa segar dia tengok kat jauh lah. Kan tengok kat jauh, pusing duduk belakang dia orang tak nampak sangat. Oh ni dot dia kata no. Dia pun cerita berang sampai cerita pun dia kata kalau langkah kalau dot langkah bos langkah pakai pi dia dah. Ada sebut kita hayawan al-kubra ada sebut tapi benda tentu benda atas dia panggil apa pengalaman bukan benda yang sabit dengan nas. Tapi lah tuan sekalian bila buka Facebook hailan main lagu tu bukan orang lelaki dah cakap. Orang perempuan cakap. Pasal nak ni kan mereka iklan berbayar. Mereka tuan produk tu iklan berbayar. Bukan murah tuan bayar ribu-ribu ringgit. Maka iklan dia akan tembak biar kata Facebook. Dia pergi tak kira apa hak kita, hak bini kita, Facebook anak-anak kita. Dia pergi semua sebab dia bayar. Faham tak ni? Facebook dia akan hantar iklan pergi mana-mana. Yang saya nak katakan tuan yang bercakap benda bukan lagi orang lelaki lah. Orang perempuan bercakap benda yang sama. Duk promosi ubat maksudnya ubat tenaga batin untuk orang lelaki oleh orang perempuan. Tuan-tuan dalam keadaan yang kita kata pakaian pun tak mungkin tak tutup aurat. Jadi benda-benda lagu tuan duk berlaku banyak. Bermakna kata yang Nabi kata tu nampak macam betul lah. Nampak betul. Benda ni senang untuk diamalkan tapi ramai tak boleh buat. Apa dia? Diam pada benda yang tidak baik kan ataupun berperangai dengan perangai yang baik. Ingat hak baru tuan dia maki tu kedai. Dia pergi kedai tu nak makan sambil mak promosi barang dia. Kan kedai tu marah ke dia lah gini-gini. Dia maki sambil keluar perjalanan kereta berbang amoi. Satu percakapan tu benda yang karut. Yang keduanya perangai tu yang huduh, perangai huduh. Kan? Pula tu tuan dia kata orang Kedah. Orang Kedah. Ustaz orang mana? Ustaz orang Kedah. Oh, ustaz kenal tak orang tu? Tu dia tuan. Panjang cerita. Dia siapa kita tak tahu. Oleh kerana orang Kedah hanya pasal ustaz kenal tak kawan tu? Panjang cerita. Tapi nampak perangai tak baik. Tuan apa pun kesudahannya menyesal. Minta maaf. Baik kita tuan fikir panjang daripada awal. Nak kata takut dosa, kita kitman, kita duduk diam dan sabar. Dan satu hadis yang menarik tuan-tuan sekalian yang Nabi kata kan sabar atas maksiat itu benda yang cukup besar pahalanya. Ustaz, sabar atas maksiat kurang faham saya. Kan sabar mengaji tuan, sabar duduklah tuan. Sampai sejam, 2 jam. Guru kata apa-apa tu, ngak faham tak faham, so tak kira duduk juga. Awak kalau bangkit, dia kata tak sabar. Duduklah. Tu panggil sabar atas mengaji. Sabar atas nombor sekalian, kerja. Panah lilit tu nombor sekalian, lah ni musim nak buat benar ni. Dengan panah tu nombor sekalian. Buat jugalah sabarlah pagi sampai ke petang. Tu dah ni. Nak cari nafkah sabar. Oh sabar memang tertahan Ustaz no. Kita buat juga walaupun kita rasa letih tak kuat sebagainya. Sabar mana buat juga Ustaz no. Ya. Gagah api kita orang Kedah. Buat juga. Tiba-tiba Nabi kata antara sabar yang dituntut adalah sabar atas maksiat. Hak ni yang saya tak faham Ustaz. Sabar atas maksiat ni lagu mana Ustaz? Buat jugalah. No. Dia berasa nak tikam nombor ekor RM1 ish. Nabi kata sabar. Gagahlah RM10. Kan? Dia berasa nak tikam hari ni kan. Tapi Nabi kata sabar tak maksiat. Minggu depan Nabi pula. Sabar buat jugalah maksiat. Bukan macam tu. Maksud Nabi sabar atas maksiat ialah kalau benar tu nak buat jadi dosa. Ot. Faham kon ot Kedah kata no? Ot maknanya jangan duk terbiang, jangan duk celapak, sabar. Tahan diri, jangan buat benda tu. Pasal apa benda tu maksiat? Itu sabar maksiat maknanya kita tahan diri tentuan untuk tidak buat benda itu. Yang tentuan. Jadi ini cerita dia. Selesai. 160.
Masalah diam itu mendatangkan selamat sejahtera dunia dan akhirat. Diam ni, tak bercakap ni kadang-kadang baik dan kadang-kadang dia mendatangkan selamat sejahtera dunia dan akhirat. Saya tertarik tuan dengan apa pepatah Melayu kata nah. Kerana mulut santan binasa. Kerana mulut badan binasa. Telajak perahu boleh surung kembali. Telajak cakap tak boleh gustan lagi. Dah sungguh no. Jadi orang tua dok kata segi perumpamaan tu pepatah ni tu betul. Ya. Kerana pulut santan binasa, kerana pulut badan binasa. Tapi saya terfikir juga gamak pergi duk kata pulut tu binasa sebab buh santan. Sebenarnya kita buh santan tuan nak makan. Nak makan dia saja tuan, pulut saja berasa tak sedap, dia kerah tu dah ni. Nak mudah makan buh santan. Tapi orang tua dia pepatah tu bukan tengok tang santan dengan apa nama pulut nak habaq, pulut tak je original pulut dah lah. Pulut tu sifatnya kita masak kayak kering sikit dia kerah. Ataupun dia lembut tuan. Pi buh santan ke Allah. Hilang rupa pulut tadi. Tapi tuan, kalau kita ni nak makan durian sedapnya buh santan lah. Itu sudut yang lain. Tapi yang penting hujung tu yang orang tua kita kata kerana mulut badan binasa. Kita pun ada pengalaman tu, tuan. Ramai orang yang ada pengalaman tu. Pasal apa? Kerana mulut kita silap cakap, kita tanggung akibat. Kalau tuan nak dengar cerita orang kerana cakap tu sekalian kena tanggung akibat pergi mahkamah. Mahkamah sivil pun ada, mahkamah syariah pun ada. Tu berapa ramai tu suami yang duk menyesal. Sebab apa? Tuan-tuan, pergi talak contohlah. Mana sebut. Menyesal. Bila minta balik saya tak sengaja sebut macam-macam. Isteri pun sama juga nama sekalian. Minta orang kata apa ni, maaf dekat suami. Tuan-tuan, kes mahkamah yang selesai isu mohon maaf secara umum. Kerana buat statement, bercakap benda yang tak betul, fitnah, bohong. Banyak tak di mahkamah? Banyak tak? Hak terbaru ni siapa menang tak? Awal terbaru ni menang kerana tuduhan itu tidak benar. Dapat banyak juga lebih kurang 500,000 campur dengan semua. Ni Ustaz Rani. Zuki yang terbaru lah. Ustaz Zuki Rani yang kalau ceramah tu orang tak Tok Runi Aziz. Memang ada hubungan dia berani. Bila kau dengar ceramah dia tak tengok muka, dia kata Tok Runi Aziz ke? Contoh. Dia kau cakap tuan, contoh macam hari ni dia main buat ceramah tadi orang lalu kat luar masjid. Tok Runi Aziz hidup balik ke? Dia bertanya lagu tu lah. Abang kata sebiji dengan suara dia, dengan gaya dia bercakap. Baru ni dia menang kes 100,000 kak. Kes saman kerana tuan-tuan, kes cakap benar tak betul kan? Ke mahkamah yang buat putusan. Berat tuan-tuan kerana cakap benda yang tidak betul, fitnah, bohong, tuan-tuan, ratus ribu kena bayar. Siapa tanggung? Kita tanggung lah. Kerana mulut badan binasa. Kerana mulut badan binasa. Tuan. Baik. Yakni diam daripada berkata-kata dan bercakapkan barang yang tiada mendatangkan pahala melainkan kadar hajat, itu membawa kepada tiada rasa diri sama ada dunia dan di akhirat. Kerana tabiat lidah ini apabila tidak ditahan akan dia daripada beletiak dan dibiarkan dia celupar, nescaya mengarung ia kepada barang
yang memberi mudarat ke atas diri dengan sebabnya lidah. Mengarung tuan maknanya angkut borong habis. Mengarung karung lah. Mengarung tuan maknanya apa? Borong habis cakap benda yang boleh memudaratkan kita dunia dan akhirat. Seperti ia terlanjur cakap kepada mengenangkan hal kekayaan orang serta dengan umpat dan keji ke atasnya. Nak cerita orang kaya tak apa, tapi cerita kaya dia tu sambil duk kata. Itu kaya dia fikir tekut contoh. Itu kaya tak tahu duit tu main mana. Dan malah dia kata duk cuci duit lah pengumpulan wang haram. Duk kata lagu tu lah. Kita dua kenal dia pun dah. Lalu kualitas depan tengok rumah dia besar sikit. Kaya lah. Contoh. Tapi pandai-pandai dia duk kata duit mana agak-agak. Kan? Dosa nak tuan sekalian. Sebab apa? Prasangka. Duk pi tuduh benda yang kita pun tak tahu punca mai ke mana. Duk pi duk reka tuan sekalian. Baik. Nak cerita tuan Macam Ustaz Abid Liu lah. Kita pun faham tuan dengan kebaikan yang dia buat tu. Lepas ke Afrika pula. Pergi duk deban mondur kan dia bagi sumbangan ke sana. Kita boleh nak fikir tuan. Baik, nak habaq kata apa? Ada orang tuan sekalian, tak apa, bukan duit dia pun. Iyalah, asbab dia, duit dia pun kita kata ada. Tuan, tapi nak habaq kata kita suka cakap yang kita nak habaq kata kita baik pada dia. Kita tu orang tak kenal kita. Kita tuan duk rumah masjid dan tak main pun. Tuan, kena tabung lintas depan Jumaat pun tuan suruh pilih lagu tu ya. Tak apalah, dia tak ada kemampuan, silakanlah. Bukan nak kata wajib, tapi nak habaq kata tiba-tiba dengar cerita ustaz sesekian, Ustaz Abid Liu contoh, bukan duit dia tu. Kalau duit dia takkan sampai bagi sampai tahun tu, dia akan tak mau. Kan, tekan anak bini dia tak perlu apa-apa kot, dia pergi duk kona lagu tu. Dia tak fikir benda yang positif. Bagus Pertama duit dia ke duit dia cari ke tak kira lah. Sama ada hasil daripada perniagaan dia ke ataupun sponsor ramai ke, tapi usaha dia Masya Allah bagus tuan. Sebab saya suka dekat Kedah. Dekat Kedah itu macam kih dia main tu. Akhirnya kita buat satu kenyataan. Terima kasih kepada semua yang datang menyumbang. Daripada luar ke dalam ke. Terima kasih. Kalau kita ada pulun kata masuk ikut pintu belakang contoh lah. Masuk tak bagi salam tuan. Kita salam tak bagi orang. Yang kata tu orang salam tak jawab. Assalamualaikum tak kerti ya. Tiba kawan tu masuk bagi bantuan dia habaq pula masuk tak bagi salam. Kan masuk tak ketuk pintu. Kita hantar tunggu orang bagi salam. Tunggu buka pintu. Kita tuan apa tak buat. Maknanya kita positifkan cara fikir supaya cakap itu tidak jadi dosa. Tuan, seronok tengok dia pergi baru ni kan. Dalam tu lah dalam berita sebut, dia bagi bantuan rumah RM2 dengan makanan kepada orang Afrika yang susah lah. Tuan. Bila orang buat baik tu Allah bagi rezeki dia. Berkat. Maka orang ramai yang tengok bukti tuan dia boleh buat gitu. Orang nak sumbang lagi seronok. Ni saya bagi tolong bagi lah ikut ustaz lah. Contoh. Dia sampai tahap lagu tu. Kan? Baik nak habaq kata tuan-tuan sekalian. Cara kita menilai itu biarlah benda yang tidak berdosa. Baik. Kemudian dan berbuahkan kemegahan dan kebesaran dan kesedapan dunia dan lainnya. Cerita tuan-tuan sekalian, bab pangkat, bab jawatan, bab kuasa politik. Tak apa, itu tuntutan agama, fardu kifayah. Tapi nak habaq kata, tuan, duk sembang bahawa jawatan ini sebagai satu tujuan, platform. Jalan supaya tuan sekalian dia ni dapat itu, dapat ini. Duk cerita, tuan sekalian, macam-macam. Dengan kerana itu dengan kerana itu disuruh dan terkadang memberi dengan kerana itu disuruh dan dipecut oleh syarak akan seseorang itu biar diam dan lebih baik diam daripada berkata-kata sebelum difikirkan ada tidak faedah dan berpahala. Adakah tak ada pahala? Bila diamlah.
sebagai tersebut dalam hadis Nabi SAW yang kita telah baca, yang Nabi kata, man samata naja, siapa yang diam confirm dia akan berjaya. Man samata naja, siapa yang diam dia akan berjaya. Tuan-tuan, perhabis muka surat sebelah. Yakni siapa yang menahan ia akan lidahnya daripada berkata-kata barang yang tiada berpahala, melainkan atas kadar hajat, nescaya sejahtera ia daripada kemudaratannya. Dan yang dikenaki berkata-kata atas kadar hajat itu seperti berkehendakkan apa-apa suatu daripada siapa yang disuruh, atau seperti berkhabarkan mau keluar, atau bertanyakan apa suatu yang dikenaki, atau berkata apa-apa yang bertali mali dalam akad jual beli tawar menawarnya, atau sebagainya daripada beberapa cakap, banyak cakap yang tidak dapat tiada kena cakap juga. Kau tak cakap tak sampai maksud hajat kita. Dia nak beritahu kan, yang kira okey ni jadi ibadat ni cakap barang ni berdasarkan kepada keperluan. Menarik, saya kemarin saya baca satu kitab dengan kawan kita ni. Contoh. Orang kalau merisik anak dara ke anak terona ke, tuan-tuan, merisik ni dua-dua belah pihak lah. Bukan mesti lelaki yang merisik belah perempuan. Perempuan pun sama juga nah, dia merisik belah lelaki. Bakal calon tu okey kata okey, rupa tu okey dah, si perangai tak tahu lagi kan, sifat tak tahu lagi, maka nak adalah tuan risik dia panggil. Risik tu cara biasa lah, kan, bukan nak pakai perisikan Rusia tu dah lah. Dia pakai perisikan KGB tu, import dari Rusia tu. Pasal apa? Nak tengok anak dara kata orang ni okey tak okey. Itu panjang cerita lah. Merisik cara syarak kita lah. Baik, kita ni orang tanya kita, kenal tak kawan tu, budak tu okey ke tak? Kita kenal. Kita kenal sebab budak kampung kita. Dan dia bukan darah daging kita, kena ingat tu. Tentu kalau merisik, tanya Pak Menakan semua elok. Tanya Pak Menakan, nak menakan dia. Tu petua merisik nak tahu jawapan tepat ataupun betul tidak, jangan tanya yang ada hubungan darah daging. Faham tak ni? Contoh kesilapan yang tak disedari. Tapi bukanlah kata dosa, tapi kita yang silap buat pilihan. Nak tanya ni, kenal tak budak tu? Nama apa? Gini. Kenal. Lagu mana dia? Oh, dia bagusnya. Siapa kata? Cakap dia. Tuan, tanya kak dia elok bila-bila. Nah, contoh. Tanya pak dia. Lagi-lagi ya. Tanya mak anak saya ni lah. Nah, anak yang baik sekali. Tuan, tak pernah batas cakap. Contoh. Tak nak tidur lepas subuh. Wah, tak nak jaga sekali pun. Lepas subuh tidur sampai tengah hari. Tapi mak ni, anak saya ni lah rajin. Lepas subuh ke tolong saya ke dapur. Kan? Dia masak si lemak pun siap. Baru panggil saya makan. Apa dia yang panggil anak dia makan. Pinah habak kata cerita tu. Jadi kalau tuan-tuan, kita ni bukan itu segi petua. Nak tanya siapa nak merisik, jangan tanya adik-beradik orang yang kita nak risik tu. Sebab dia akan bias. Dia akan beri jawapan yang tidak tepat. Tercarilah orang lain, orang yang boleh dipercayai, imam ke, orang yang ada masyhur dalam kampung tu. Tanya dia gini-gini. Kawan ni kenal dah. Anak terona ke, anak dara tu jenis nakal. Nakal? Yang keluar malam tak balik subuh contoh. Terlibat dengan benda-benda yang gejala sosial. Boh sia ke, boh jan ke contoh. Dia nampak naik motor couple contohlah. Dia nampak dengan mata dia, tahu benda tu. Tiba-tiba kau ni main tanya. Nak tanya Pak Long, saya ni dah lah duk berasa adalah perkenan sikit. Cadang tu nak kahwin lah, tapi sebelum pun nak merisik dululah. Budak ni nama ni kenal tak? Dia tak kenal. Dia lagu mana tuan, hak ni ujian untuk kita. Ujian kita ni. Kalau kita betul benda, janganlah budak tu ke sombong mak nenek. Faham ni? Allah kuna habak tak tahu jahat habis meta dalam kampung ni. Mak dia kata kalau balik keluar maghrib tu, subuh esok balik, tak tahu pergi mana.
Budak tu kan dia kata Jumaat dah nampak lagi setakat lah ni. Bukan setakat PKP, sebelum PKP lagi. Kan? Tak nak nampak Jumaat. Dia cerita satu-satu. Fiqh kata, kalau kita tahu orang tak sesuai kerana perangai tak baik, cukup sekadar kita kata, saya cadangkan cari orang lain kot. Faham tak ni? Hak ni yang kita diam dapat pahala ni. Kita nak cakap, kita tahu banyak cerita. Dia cerita dia kan dalam pokok saya. Cerita dia kan dalam pokok saya. Tuan-tuan, rupanya cerita-ceriti tu lah banyak. Hak cerita betul tak banyak, hak ceriti tak betul tu banyak. Duduk dalam pokok saya. Cerita anda sampai sehari. Kawan tu daripada nak dia berkenan nak menikah lah, tawah biar lah. Tak apa nah, tapi nak habaq kata nak cerita ni, nak cakap biar benda tu sekadar perlu. Hak perlu cakap itu ya pahala. Kau tak perlu cakap juga bimbang takut dosa. Kalau kita merisik orang tanya, kita tahu perangai dia tak baik pada pandangan kita lah. Ikut pandangan agama, kita kata saya rasa tak sesuai kot. Cari orang lain okey kot, saya tak sesuai, saya rasa dengan awak ni. Kan? Contoh. Jadi tuan-tuan, itu dia contoh yang kadar perlu, yang itu tidak berdosa. Jual beli tuan-tuan, pasien dah kena tawak menawak. Letak satu harga, kita tuan pembeli. Boleh kurang ke tak? Boleh. Boleh kurang ke tak? Boleh. Tuan-tuan. Jadi duk minta kurang minta tawak tu, ustaz patut ke tak patut? Dosa ke tak? Sebab apa dia cakap ni? Jawapannya tidak mengapa. Sebab itu keperluan. Sebab itu keperluan. Tuan-tuan, nak habaq kata. Jadi hadis Nabi sebut, man samata naja, siapa yang diam, kalau bercakap dosa dia diam, sabar daripada berkata-kata yang maksiat, maka kompom dia akan selamat dunia akhirat. Terakhir tuan-tuan baca Parabi 161. Diam itu awal-awal ibadat, yakni ialah asasnya dan umbi bagi ibadat itu, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi yang kita baca. Tuan-tuan, tuan-tuan, ni kita baca ni tak ada lagi. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un la yusabna illa bi'ajabin as-sumtu wa huwa awwalul ibadati wat tawadhu wa dzikrullahi azza wa jalla wa qillatus syai'i. Hadis ini dalil kepada diam itulah asas segala ibadat. Tuan-tuan garis tang ni, tang 5, wa huwa awwalul ibadah, garis tantum sebagai dalil kepada tajuk atau isu 161. Kan isu 61 dia kata diam itu ialah awal-awal ibadat. Maka dalilnya pada Nabi kata wa huwa awwalul ibadati. Baik, apa maknanya? Daripada Anas bin Malik katanya, daripada Rasulullah SAW, Nabi telah bersabda, arba'un, 4 perkara, la yusabna, tidak berimpun, tidak akan terkena atas seseorang itu, illa bi'ajabin, melainkan akan adanya keajaban. Ni antara keajaiban ni. 4 benda ni kan, kalau buat tak akan dapat seorang itu makan keajaiban semata-mata. Siapa yang 4 benda ni akan dapat keajaiban, itu maksud. Pertama, as-sumtu, ialah diam. Wahwa, dan ia diam itu awwalul ibadah, pertama antara ibadat-ibadat yang lain, asas segala ibadat. Yang kedua, wat tawadhu', rendah diri, tawadhu'. Tawadhu'. Dan yang ketiga, wa zikrullahi azza wa jalla, dan ingatkan Allah, zikirkan Allah, sebutkan Allah dengan segala macam bentuk zikir. Wa qillatu syai'i, dan yang keempatnya sedikit sesuatu yang mahu dibelanjakan.
Tuan-tuan, belanja untuk tersini tu dia ambil yang sederhana, yang sedikit. Tapi untuk orang lain tu dia agak lebih sedikit. Wa qilatu syai'. Tuan-tuan, 4 benda ini Nabi kata siapa buat dia akan dapat keajaiban. Hak ni dalam rahsia Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yakni apa yang diperbelanjakan dan mau dibuat makan pakai bagi dirinya sahaja dan anak isterinya itu sedikit. Tapi hak bagi sumbangan, tuan-tuan, derma, sedekah dan sebagainya hebah kepada bukan anak beranak tanggungan dia, lebih daripada untuk diri dia sendiri. Kena ingat tu, setelah cukup yang wajib untuk orang-orang yang wajib ditanggung. Saya lagi salah faham tuan sekalian, dia rumah tak ada beras kan, rumah sebelah jiran je lah. Tuan-tuan, beras betung-tung, siapa bagi dia? Bini nak masak nasi ni tak ada beras. Abang beras tak faham pergi rumah jiran sebelah. Pergi minta beras dia sebab apa? Abang bagi dia 2-3 guni baru ni. Tuan tak betul serah tu. Ni dia bukan cerita lagu tu nah. Setelah keperluan yang wajib diberikan kepada diri sendiri, anak-anak dan isteri, maka yang lebih itu tuan dia perbanyakkan kepada beri pada pihak yang ketiga, third party. Ini yang susah tuan sekalian. Susah. Sebab kita setakat duk berasa tak cukup lagi apa yang duk ada, betul tak? Sekali dengan saya, duk berasa tak cukup sedia. Nak bagi ke orang, aku pun nak juga. Nak bagi ke orang lain, kita pun nak pakai juga. Dia duk berasa lagu tu, tak berhenti-berhenti. Tapi Nabi kata, inilah antara perkara yang kalau kita buat, Allah akan beri keajaiban yang di luar kemampuan otak kita fikir. Apakah benda keajaiban itu? Tuan-tuan sekalian, dan suka memberi, nampakkan bahawanya itu bosan hati dan masyghul dengan macam-macam perkara yang tidak senang dirinya. Baik tuan-tuan sekalian, banyak contoh kawan kita yang suka memberilah. Allah murahkan rezekinya, alhamdulillah. Dia main tu rezeki ni, ingat juga. Kadang-kadang orang nampak kalau kita bagi sumbangan daripada rezeki tu luas. Saya ni habis poket dah kan. Tak tambah pun kata rezeki tambah tu. Contoh. Kan. Patutnya derma RM1 dapat dah RM700 ni tak nampak pun. Kau duit habis. Rezeki datang rupa yang macam-macam. Paling seronok atau yang kita nak rezeki tu, hati yang tenang dan bahagia. Betul tak? Kita kalau duit banyak tuan, serabut tidak tak nak rasa pun dah. Duit tak ada nilai sekupang, betul tak ni? Tapi kalau hati tenang bahagia tuan sekalian, duit tak ada pun rasa tenang. Tu orang minta hati yang tenang. Kita tuan nak balik ke Allah Taala esok ni ialah radiyatan mardiyah. Hati yang reda dan tenang. Kita nak yang tu tuan-tuan sekalian. Sebab itu datangkan ketenangan ini ke bahagian hati tuan-tuan sekalian, maka banyaklah caranya. Antaranya yang Nabi sebut tadi itu, 4 perkara. Antaranya diam pada benda yang tidak ada kebaikan bila bercakap. Zikir Allah, tuan-tuan, kemudiannya ialah tuan-tuan sekalian, berikan kepada pihak yang ketiga, third party, apa yang lebih ataupun apa yang kita bukan perlu kepada perkara tersebut. Baik tuan-tuan sekalian, saya rasa cukup setakat itu untuk pagi yang mulia ini. Insya-Allah taala ada rezeki bertemu lagi pada minggu hadapan. Bab yang ke-47. Tajuknya ialah babu ma jaa fil ghibati bil fi'li. Bab yang datang ia cerita tentang mengumpat secara tindakan anggota badan. Biasa mengumpat dengan mulut, dia tukar gini-gini tuan sekalian. Tapi ada mengumpat dengan gerak-geri badan. Tentang biasa tak sakit hati bila orang buat apa? Dia bergedik depan kita ke? Dia buat mulut apa kan? Herat mulut, ingat ke tak? Biasa tak? Duk jelai lidah. Kemudian tuan ambil tangan tak tang pipi dia, dapat pusing-pusing dapat tangan ingat tak? Dia buat lagu tu kan? Tu yang ni. Dan kita berasa agak makna di Nabi kata benda-benda hak kata boleh menyebabkan orang sakit hati kita ni bukan dengan kata-kata saja. Kadang-kadang perbuatan pun boleh berbuat demikian, maka tetap salah dan tetap dosa.
Cakap yang tak baik pun berdosa, kata ke orang direct pun berdosa, buat benda biar orang berasa pun berdosa juga. Tuan, kita payah orang tuan lah, payah. Pasal apa? Payah. Hantar adab cakap ni, kalau cakap kita tengok dia. Dia cakap kita perhati dia kata apa kan. Sepatut gitulah. Tapi tuan tak biar zaman sibuk ni, dia cakap tengok kau lain. Kadang-kadang kita nak bercakap pun segan. Awak, kita bercakap dengan dia, tu tajuk dia. Dia tanya nasihat kita bagi nasihat, kita tengok kau lain. Dia berasa guna tu. Betul tak ni? Itu antara tindakan yang boleh menyebabkan tuan orang rasa tak selesa. Salah tapi nampaklah guna dia kerja tu banyak tuan, sibuk macam-macam. Jadi tak apa tuan, insya-Allah kita akan bertemu semula pada minggu hadapan. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hifdhal muslimin hamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ni ke-9 ukir mall fiqh.